What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, dalam video kali ini aku nak mengupas chapter terbaru One Piece 1006 yang bertajuk The Honorable Hyogoro the Flower. Jadi nampaknya Luffy masih lagi perlu berehat sebelum kembali dapat menggunakan haki dia. Jadi peperangan tertumpu di bahagian lain. Tapi sebelum tu kita recap sikit what happened in the last chapter. So dalam last chapter kita dapat melihat yang Robin bersama-sama Brook telah berjaya menyelamatkan Sanji. Kemudian kita dapat melihat angkatan tentera Lanun Law dan Kid. Cuma untuk Beppo ni aku rasa macam rugi sikit lah. Pasal yelah, kita tahu yang dia dari keturunan Ming, so agak rugi dia bertarung tanpa menggunakan mod sulong. Lepas tu kita dapat melihat sekilas pertarungan antara kru Mugiwara menentang pasukan Tobiropo yang lain. Dan dalam chapter lepas juga kita telah mengetahui bahawa Kaido menggunakan cyborg yang bernama Meris sebagai scouting unitnya di Onigashima dan dikawal oleh Bao Huang. Dan dengan Meris juga Bao Huang mengetahui lokasi tim Yamato yang membuatkan mereka kembali diburu. Dan dalam chapter lepas juga kita dapat melihat yang Jack telah kembali setelah dikalahkan oleh Inuarashi dan Nekomamushi dalam mod sulong mereka. So untuk mengetahui apa yang berlaku dalam chapter kali ini, jom kita tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Coverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, service atau media sosial korang. Join grup Telegram Coverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Dan kalau korang berminat dengan jersey Coverto Fleet ini, korang boleh klik link di ruangan komen yang telah dipinkan di bawah. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, beracap rambutan, pilihan hijau sejak tahun 1983. dalam chapter ni Oda telah memberikan kepada kita satu color spread yang cantik, di mana kita dapat melihat the big boss Kaido along with Jack, Queen dan King dari pasukan All Star, The Calamities, Who's Who, Black Maria, X-Drake, Sasaki, Alti dan Page One dari pasukan Tobiropo. Dan dalam color spread ni juga kita dapat info bahawa peperangan di Onigashima telah hampir ke kemuncaknya. Alright, membuka tirai chapter kali ini kita dapat melihat Bao Huang dari atas pentas utama yang sedang scouting, di mana kedudukan ketua pasukan pemberontakan iaitu Momonosuke. Kita sedia maklum rancangan King sebelum ni, iaitu dengan membunuh Momonosuke pasukan pemberontakan akan lumpuh sepenuhnya. Kemudian Bao Huang telah berjaya menjejaki kedudukan Yamato dan Shinobu, dan dia juga berkat pelitup muka Meris tu dia dapat scan kedudukan Momo yang berada dalam baju Yamato. Dan di panel ini kita dapat melihat yang Momo tinggal lagi separuh hidup dia disebabkan banyak darah mengalir dari hidung dia disebabkan terlalu bahagia. Okey lah tu, ni kira hadiah lah untuk dia. Hari tu kan dia kena belasah teruk dengan Kanjuro. Kemudian scene beralih ke arah Yamato yang mengarahkan Shinobu untuk menggunakan jalan yang lain. Shinobu nampak macam tak setuju dengan berkata, tak ada jalan lain ke yang sembunyi-sembunyi sikit. Kemudian scene telah beralih ke arah Sanji yang berada di aras 3 di dalam istana. So kat panel ni tahulah kita bahawa Bao Huang tadi telah menggunakan transmission pelitup muka dia tu untuk announce kedudukan Yamato, Shinobu dan Momono Pervert. So disebabkan itulah di panel ini kita dapat melihat Sanji tertanya-tanya siapa Tuan Muda Yamato. Setelah mendengar pengumuman itu, Sanji telah mencekak muka seseorang kat situ. Tak tahulah, mungkin samurai Mimawarigumi kot, tak pun ninja Oniwa Banshu, dan bertanyakan arah ke bilik stor larangan. Sanji yang setelah diselamatkan oleh Robin sebelum ni yang nak pergi selamatkan Kinemon sekarang berada dalam keadaan dilema sama ada nak selamatkan grup Momo ataupun grup Kinemon sebab kedudukan diorang bertentangan antara satu sama lain. Grup Momo berada di bahagian dome entrance sedangkan grup Kinemon berada di menara istana.
Kalau akulah chef yang telah menyaksikan kekamjatan si Momo tu, aku akan pilih grup Momo. Sebab budak tu dah lebih chef. Sebelum ni ada lapik-lapik lagi. Kali ni serelong terus chef. Orang bagi betis nak dada anak naga. Kontol-kontol. Kemudian Sanji pun telah bergerak untuk menyelamatkan salah satu grup mereka. So, in my opinion, Sanji akan pergi menyelamatkan grup Kinemon. Dan berkemungkinan Sanji akan bertarung dengan Jack si Gajah Sarkis. Kemudian kat panel ni kita dapat melihat yang seluruh pulau Onigashima yang sebelum ini diangkat oleh Kaido sedang bergerak perlahan-lahan menuju Flower Capital seperti yang dirancang Kaido sebelum ini. Kemudian scene telah beralih ke arah pintu masuk Onigashima di mana kita diperlihatkan Wanda dan Carrot telah berjaya dikalahkan oleh Perospero. Dan di panel ini kita dapat melihat yang awan sedang menutupi bulan dan yes, disebabkan itulah Carrot gagal menuntut bela atas kematian Pedro. Perospero mengatakan yang dia hampir-hampir sahaja tertewas, namun mujurlah cuaca tidak memihak kepada mereka berdua. Kemudian sambil mencekak muka Carrot, Perospero mengatakan, kau cakap nak balas dendam kat Pedro, kau ingat senang-senang je ke nak balas dendam lepas kau dah ceroboh kawasan kami. Kemudian sambil mencampakkan Carrot, Perospero mengatakan, pergilah kau lompat-lompat balik dalam hutan makan rumput, kau lebih layak duduk kat sana. Perorin. Sambil memusing-musingkan tongkatnya, Perospero mengatakan, aku masih lagi menentang keputusan untuk aliansi dengan Beast Pirate, tapi aku akan ajar budak-budak hingusan ni apa maksud menjadi maharaja. Kemudian scene telah beralih semula ke pentas utama di mana kita dapat melihat walaupun Marco telah membantu membakar pesakit Ice Demon dengan Blue Flame-nya, namun ia tidak akan berkesan sebaik sahaja pesakit-pesakit kehilangan stamina mereka. Dan kat sini kita dapat melihat seorang tua yang berkemungkinan orang atasan dari pesakit itulah kot, menyuruh dia untuk bertahan, kalau tidak dia akan mati keletihan. Dan sekarang pun si kancil Chopper pun tengah buat antidot untuk bantu dorang. Kemudian panel beralih ke arah Apo. Salah seorang konco dia bagi tahu yang dorang tak boleh teruskan bertarung untuk mendapatkan antidot tu selagi ada orang-orang tu yang menjadi penghalang. Lepas tu ada seorang lagi konco dia yang cakap sambil menangis, kenapalah Queen buat macam ni kat kita. Lepas tu Apo menjawab, dah tak payah nak menangis kat sini, dia bukannya kisah pun. Kemudian di panel ini tahulah kita siapa yang menjadi penghalang kepada pasukan Apo untuk mendapatkan antidot tu. Mereka adalah X-Drake dan Boss Hyogoro yang telah transform ke dalam mode obesity dia. Dan dengan transformation Hyogoro tersebut, kita dapat melihat pasukan ninja Oniwabanshu sangat-sangat terkejut sebab sebelum ni kecil je, tapi sekarang dah macam masa Kaido nak rekrut dia dulu. Dan kat panel ni pula kita dapat melihat yang Boss Hyogoro juga dah dijangkiti virus Ice Demon tersebut. Kemudian Hyogoro mengatakan, dengan virus ini nyawa aku akan melayang, tapi dengan virus ini juga kekuatan aku telah bertambah. Jadi bermaksud aku memperolehi kekuatan dengan tukaran nyawaku. Jadi aku akan menggunakan kekuatan ini untuk menebas ketua musuh ini. Dengar semua bos-bos Yakuza, aku dah tak ada banyak masa lagi. Kalau si Tanuki itu tak sempat hasilkan antidot dan taring terakhir aku sudah mula tumbuh, kalian perlu bunuh aku tanpa teragak-agak. Jika tidak, aku yang akan membunuh semua orang yang berada di sini. Kemudian bos Yatape cuba mengatakan yang mereka tak mungkin akan, namun belum sempat dia menghabiskan kata-kata dia, bos Ocho membenarkan kata-kata Hyogoro, kerana jika bos Hyogoro bertukar menjadi Ice Demon sepenuhnya, memang tidak ada siapa lagi yang dapat menghentikannya. Kemudian muncul ketua bekas samurai Mimawarigumi, Hote. Dia mengatakan yang dia dan pasukan samurainya nak test sejauh manakah kekuatan Hyogoro yang kononnya legenda sangat tu. Hyogoro telah menggayakan One Sword Flower stylenya untuk mula menyerang, namun dicemuh oleh Hote sambil mengatakan teknik itu dah lapuk. Dan dengan serangan Fairy Has Holy Light, 6 orang ahli pasukan samurai Mimawarigumi termasuk Hote telah berterbangan melayang sambil memuntahkan darah. Okey, pause kejap. Sebelum ni kita pernah melihat serangan berunsurkan bunga dari seorang pendekar pedang kan?
tepatnya semasa peperangan di Marineford. Yes, pendekar pedang itu adalah Vista of the Flower Sword yang merupakan Commander Division kelima dalam Lanun Whitebeard. So, aku just curious je lah, adakah seni pedang berbunga ni juga akan suatu hari nanti turut dipelajari oleh Zoro? Okey, tak apa, kita proceed dulu. Dan Hyogoro tidak terus menghentikan serangan dia. Dia telah marah menyerang ke arah musuh dan merebahkan mereka satu persatu sambil dia bermonolog bersendirian. Kau tahu tak, Oden, aku selalu terfikir macam mana kalau waktu aku tengah prima dulu kita berdua pergi mencabar Kaido. Tapi sekarang dah tak boleh lagi. Dan sekarang pun Kinemon dah buat yang terbaik memimpin pemberontakan ini. Dan Oden, aku juga dah jumpa seorang protege yang menarik. Dan sekarang aku tahu Wano akan akhirnya melihat sinaran fajar yang baru. Kemudian melihatkan Hyogoro yang sedang bertarung dan mengkhawatirkan dia akan mengalahkan seluruh musuhnya di situ, Queen cuba untuk menembak Hyogoro dengan beamnya. Namun serangan Queen itu telah dipatahkan oleh Marco dengan serangan Phoenix Brand. Dan dengan serangan Marco itu cukup untuk mencederakan Queen, di mana kita melihat mulut Queen telah mengeluarkan darah dan Queen sendiri bertanyakan Marco, adakah serangan tadi sejenis shock wave? Kemudian Marco mengatakan, kalau kau nak bunuh samurai-samurai itu, langkah mayat aku dulu. Queen dengan marahnya telah menyerang Marco dengan beamnya. Namun Marco berjaya mengelak. Tiba-tiba Marco ditebas oleh King yang telah berubah kembali ke mod asalnya, menyebabkan sebelah sayap Marco terpotong. Marco kemudiannya bertenggek di atas satu bangunan dan menghasilkan satu pusaran menggunakan dua jari dia. Dan pusaran tersebut membentuk satu berbola api biru dan bergerak dengan pantas ke arah King, dan Marco pun menyerang King dengan serangan tersebut yang bernama Blue Bird yang menyebabkan dentuman yang kuat ke arah satu bangunan dan King pun tersidai kat situ. Namun Marco belum selesai menyerang. Marco kembali ke arah King dengan serangan tomoy lututnya meluru ke arah tubuh King, dan satu lagi dentuman telah berlaku di situ. Kemudian Queen telah pergi ke arah bangunan yang diserang Marco tadi untuk memeriksa keadaan King. Namun dengan tiba-tiba satu kaki burung telah melayang ke arah Queen, dan ternyata kaki itu adalah kaki Marco, dan Queen diserang Marco dengan serangan Phoenix Claw. Dan dalam serangan ini kita dapat melihat sayap Marco hanya tinggal sebelah. Mungkin King memotong sayap Marco tadi dengan disalut haki. Tapi as we all know juga, kemampuan Devil Fruit Marco ni mampu untuk regen balik. Dan lepas serangan itu, Marco mengatakan as expected untuk menahan dua orang dengan bounty lebih dari 1 bilion ni bukannya satu perkara yang mudah. Segeralah Tanuki. Dan kat panel ni kita dapat melihat raut wajah Chopper yang terkejut besar. Tak sure apa yang berlaku. Berkemungkinan seseorang telah berjaya menceroboh masuk, ataupun dia tersalah masukkan formula antidote, ataupun dia terkejut sebab mendengar berita bos Hyogoro juga dah terjangkit dengan virus Ice Demon tu. Dan kat sini kita dapat melihat setelah serangan bertubi-tubi dari Marco itu, kedua-dua Queen dan King masih lagi belum knock out, dan Perospero telah muncul dan dia telah melihat Marco yang boleh tahan juga tercedera. So kat sini menjadi persoalan, adakah Perospero akan menyebelahi Marco ataupun King dan Queen? Adakah kita akan melihat a handicap match 3 lawan 1 atau tag team match antara pasukan gula-gula nenas menentang pasukan Jurassic Park? Sama-samalah kita nantikan. Kemudian scene telah beralih semula ke arah pertarungan mendapatkan antidote, di mana kita dapat melihat sebelum ini yang apabila stamina samurai berkurangan atau mereka keletihan, virus Ice Demon akan kembali menjejaskan mereka, seterusnya take over their body. Dan kat sini juga kita dapat melihat yang bos Hyatape berada dalam keadaan yang sangat-sangat sedih apabila dia telah bersiap sedia untuk memancung kepala bos Hyogoro. Dan kat sini bagi aku satu momen yang agak sedih, di mana kalau sebelum ni kita menyaksikan pemergian Daimyo of Hakumai, Shimotsuki Yasui, kali ini kita berkemungkinan akan kehilangan pula Supreme Yakuza boss Hyogoro the Flower. Dan di saat pedang Hyatape nak menghinggap tengkok Hyogoro,
Hyogoro. Bos ya, tapi tidak lagi dapat menahan air matanya dari mengalir. Dan ditambah lagi dengan kata-kata terakhir Hyogoro itu. Saat-saat terakhir ini seperti hadiah dari syurga buatku. Bunuh sahajalah aku, kerana jika kau membiarkan aku hidup lebih lama lagi, kau hanya akan membahayakan hidup kau sendiri. Dan dalam hatinya Hyogoro mengatakan, aku tinggalkan segala-galanya di atas bahu kalian mulai saat ini. Aku, Hyogoro the Flower, tidak lagi mempunyai sebarang kekesalan. Dan dengan kata-kata itu, Hyogoro telah memberikan kepercayaan dan harapan, impian kepada rakan seperjuangannya. Dan chapter 1006 pun tamat. So, agak sedih pula chapter kali ini, tapi apa-apa pun korang boleh tinggalkan pandangan korang di ruangan komen kat bawah. Okay? Berita baik kepada korang semua, tadi aku dah post soalan untuk giveaway, dan kalau korang nak tahu jawapan untuk soalan giveaway tu, korang boleh tengok kat IG Shop, IG story uncle.hipster.store. Okay, esok insyaAllah aku akan umumkan pemenang giveaway itu. Dan diulangi kepada korang yang berminat untuk dapatkan jersey Scoverto Fleet 2.0 ini, korang boleh klik link di ruangan komen yang telah dipinkan di bawah. Untuk lengan panjang harga dia RM65 dan lengan pendek RM60. Cepat geng, tarikh tutup pre-order akan tamat pada 11 Mac 2021. Dah tak lama geng. Dan satu lagi kepada korang yang berminat untuk dapatkan face mask Scoverto Limited Edition ini, korang boleh klik link yang dah dipinkan kat bawah juga. Aku hanya tawarkan 100 pieces sahaja yang bernilai RM20. Tapi kalau korang grab jersey Scoverto dengan face mask, aku bagi harga serendah RM18 sahaja untuk face mask ni. Jadi segera sebelum terlambat. Okay? And gang, sedikit renungan before I end. Terkadang sengaja Allah membiarkan kita merasa kepahitan dunia ini supaya kita dapat mensyukuri dan merasai manisnya apa yang dimaksudkan dengan iman. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi